Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Anda pernah mendengar pepatah Melayu kata, jangan meneguk di air keruh, ataupun jangan mengambil kesempatan di saat kesempitan. Namun demikian ada juga manusia-manusia nih yang bertopengkan iblis yang sanggup apa? Sanggup mengambil kesempatan di saat orang dalam kesempitan. Yang paling menyedihkan lagi ialah ada orang mengambil kesempatan kesusahan orang untuk mengutip uang. Dan uang itu pula kononnya untuk membantu orang susah. Tapi akhirnya uang itu entah kemana, diguna untuk apapun tak tahu. Namun demikian, itulah hal yang lain. Itu tak perlulah terjadi di Malaysia. Jangan-jangan ada pula yang berlaku. Ini cerita lain. Yang ini pula cerita lain. Ini cerita tentang satu badan yang telah pun badan NGO yang selama ini aktif memungut derma. Derma apa? Untuk membantu Palestin. Tetapi akhirnya hari ini diumumkan oleh SPRM sendiri bahawa SPRM menjangka akan membuat forensik akaun NGO yang mana telah pun mengutip derma rakyat Palestin. Azam Baki berkata pihaknya akan menyiasat perjalanan keluar masuk wang derma, termasuk sama ada wang itu benar-benar disalur atau tidak. Inilah yang paling menyakitkan hati netizen hari ini. Mereka mempersoalkan, jadi selama ini derma mereka itu benar-benarkah disalurkan kepada rakyat Palestin, kata mereka. Jangan-jangan uang itu digunakan untuk benda yang lain, kata mereka lagi. Yang paling menakutkan, kalau uang itu digunakan untuk perbuatan yang jahat. Saudara-saudara sekalian, SPRM hari ini telah pun menemu bual beberapa saksi berhubung siasatan terhadap sebuah NGO yang mengutip uang derma untuk rakyat Palestin. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, siasatan dijalankan susulan timbul dakwaan pelbagai pihak yang mempersoalkan bagaimana wang derma itu dibelanjakan oleh NGO berkenan. Beliau berkata, individu yang dipanggil itu adalah mereka yang bertanggung jawab dalam perbelanjaan dan pihak yang mengaudit akaun NGO terbabit. Semua mereka telah dipanggil pada minggu lepas dan kini SPRM dalam usaha untuk mendapatkan dokumen-dokumen seperti penyata akaun bank dan laporan kewangan NGO berkenan. Kata Azam Baki, beliau menjangkakan SPRM perlu membuat forensik perakaunan terhadap penyata kewangan dan akaun NGO tersebut kerana kita perlu melihat perjalanan keluar masuk wang yang didermakan dan ke mana ia dibelanjakan. Sama ada ia benar-benar disalurkan untuk kebajikan rakyat Palestin, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan sidang kemuncak anti-rasuah anti-korupsi antarabangsa 2023 di sebuah hotel. Azam berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan sidang kemuncak anti-rasuah anti-korupsi. Azam berkata pengarah dan pengurusan NGO berkenan memberikan kerjasama yang baik. Beliau turut menjelaskan bahawa SPRM mengambil langkah proaktif untuk menjalan siasatan kerana ia melibatkan kepentingan awam. Minggu lalu, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis menarik balik kebenaran kutipan derma oleh NGO terbabit di surau dan masjid di negeri itu selepas pihaknya menerima pelbagai aduan terhadap pertubuhan berkenan. Sementara itu, Azam Baki berkata siasatan berhubung percetakan buku Jekaf untuk prasekolah bernilai kira-kira 80 juta ringgit melibatkan sebuah kementerian secara rundingan terus masih berjalan. Kata Azam Baki, saya menyerahkan siasatan kepada pegawai penguasa atau penyiasat SPRM. Katanya serta menambah, setakat ini pihaknya belum lagi memanggil bekas Menteri Pendidikan Radzidin bagi membantu siasatan. Dilaporkan, SPRM telah menahan 2 individu berhubung siasatan membabitkan percetakan buku itu.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku, dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Beberapa jam selepas isu hutang PAS yang tak dibayar-bayar sejak beberapa waktu yang lepas, akhirnya pimpinan daripada PAS tampil memberikan jawapan. Yang menghairankan, para netizen juga mempersoalkan, mengapa parti yang berasaskan Islam ini, kata mereka, lihat nak membayar hutang. Akhirnya, spekulasi ataupun isu panas ini dijawab sendiri oleh para pemimpin PAS. Menurut pemimpin PAS, hutang harakah, PAS minta tunggu keputusan mahkamah. PAS meminta bekas syarikat pencetak akhbar lidah rasmi parti itu menunggu keputusan mahkamah berhubung isu tunggakan hutang. Perkara itu disuarakan Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man dalam respon ringkasnya kepada Malaysia Kini. Kata beliau, kes ini dah jadi kes mahkamah. Sepatutnya dia tunggu keputusan mahkamah, katanya ketika dihubungi semalam. Dia berkata demikian sebagai mengulas laporan berhubung rungutan pengurus NJ Press Resources Sdn Bhd, Hussein Jan, yang menyatakan rasa geram melihat PAS dan sikap kepimpinannya yang didakwa bermewah-mewah namun gagal mengambil tanggungjawab untuk membayar hutang harakah. Ia membabitkan hutang harakah dengan dua syarikat, iaitu Angkatan Edaran Enterprise Sdn Bhd, Angkatan Edaran, dan NJ Press Resources Sdn Bhd. Angkatan Edaran bagaimanapun di Isytihar Muflis dan pihak pengurusan sama menubuhkan NJ Press Resources Sdn Bhd sebagai pengganti dan terus mencetak harakah pada ketika itu. Bagaimanapun, hutang harakah dengan Angkatan Edaran yang telah muflis lebih banyak hingga mencecah nilai jutaan ringgit berbanding hutang dengan NJ Press Resources hanya lebih RM600,000. Sementara itu, Hussein berkata, PAS dan harakah enggan membayar hutangnya dengan Angkatan Edaran atas alasan syarikat itu telah pun gulung tikar. Menurutnya, syarikat tersebut menanggung beban hutang dengan pembekal kerana harakah tidak mahu menjelaskan hutangnya. Dalam keadaan ekonomi yang sukar ini, kita perlukan sumber keuangan segera sebagai modal pusingan untuk teruskan perniagaan, kata beliau. Pemimpin PAS kononnya mengaku mengikut Al-Quran, hadis, ijma ulama sebagai panduan, tetapi sebaliknya menggunakan hukum sekular dan ketepikan hukum Islam kerana enggan bayar hutang bidasnya. Sementara itu, peguam yang mewakili NJ Resources, Putra Taulan Rasul, ketika dihubungi berkata, pihaknya sudah mengemukakan tuntutan terhadap PAS, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan, dan penerbit harakah iaitu Galeri Media Serbanika Sdn Bhd. Saudara-saudara sekalian, ini memberikan banyak respon daripada netizen. Antaranya, Green Dove menulis, kes ini dah jadi kes mahkamah kerana hutang tidak dibayar. Kalau semua sudah dijelaskan, tidak perlulah masuk mahkamah. Kalau dah bayar sekarang, kes mahkamah boleh minta ditutup, kata beliau. Seorang lagi, Green Puma, mengatakan dah muflis hutang PAS kira hangus kia. Sepatutnya dia tolong dia, bukan ambil kesempatan. Dalam Islam, asal hutang mesti bayar. Mau roh pemimpin PAS terawang-awangan. Membiarkan peminjam terkantung-kantung modal takda adalah zalim. Pemimpin PAS zalim, kata Green Puma. Orang zalim tak dapat petunjuk. Mujahid jawab, itu hukum Islam atau hukum hudud. Hudud Islam. PAS ada hudud dia sendiri. Itu yang PAS ikut, kata beliau. Tok Mudim menulis, bila mengutuk kerajaan, pandai guna hukum agama. Bila nak kena bayar hutang, ketepi hukum agama. Guna hukum sekular. Kemudian marah DAP pasal negara sekular. Kalau ikut hukum agama, hutang tak tetap kena bayar, kata beliau.
hutang tetap kena bayar. Kalau yang berhutang tu mati, warisnya kena bayar. Kalau yang beri hutang tu mati, bayar hutang kepada warisnya. Kalau bankrupt dan muflis, lagilah kena bayar sebab orangnya bekas pekerja syarikat gulung tikar tu masih hidup lagi. Kalau PAS ikut hukumnya yang sesat tu, tak perlu bayar hutang kalau orang tu dah muflis. Aku pun nak pinjam duit dari orang PAS dan kemudian bagi PAS bankrupt dan dibubar atau kena ban. Tak perlu lagi aku nak bayar, kata beliau. Mungkin ini rancangan PAS bila mentadbir negara. Bagi negara bankrupt supaya semua orang tak perlu lagi bayar cukai, kata Tok Mudim. Mr. Sakau menulis, minta hutang pun masuk mahkamah. Red Petrot menulis, saya berhutang tetap perlu bayar hutang. Sama ada syarikat pemiutang itu lingkup bankrupt atau tidak. Kasihan, si pemiutang terpaksa gulung tikar kerana tak ada modal pusingan. Ni angkara si berhutang yang enggan bayar hutang. Kalau dah terang-terang ada hutang, kenapa nak tunggu kes mahkamah? Mujahid menjawab, tengok siapa pula yang berhutang. Kalau ular mak parti PAS yang berhutang, tak semestinya kena bayar. Kena ikut hudud PAS, kata beliau. Green Cobra tulis, alahai, kenapalah PAS ni menyusahkan pencetak masuk mahkamah. Dah hutang, bayarlah. Syarikat itu muflis kerana PAS tak bayar hutang, kata beliau. Citizen of Malaysia juga menulis, itu mencuri namanya. Tangan semua ahli PAS, pemimpin PAS dan presiden PAS mesti bekerjasama membayar hutang tersebut, kata beliau. Kerana nanti kena hukum. Mujahid kata, biarlah mereka semua itu dengan kata-kata mereka, kata beliau lagi. Apa pula pendapat anda tentang hutang yang tak dibayar oleh PAS ini? Rupa-rupanya jumlahnya bukan sedikit. Menurut daripada Husin Jan, pengurus kepada syarikat tersebut, beliau mengatakan bahawa hutang yang tidak dibayar oleh PAS itu ialah mencecah nilai jutaan ringgit. Juga NAJ Press Resources yang ada RM600,000. Dan yang lebih menyedihkan ialah, kata Hussein, PAS dan Harakah enggan membayar hutangnya dengan angkatan edaran atas alasan syarikat itu telah pun gulung tikar. Dan menurut Hussein lagi, mereka, syarikat itu terpaksa menanggung beban hutang dengan pembekal kerana Harakah tidak mau menjelaskan hutangnya. Menurut beliau, dalam keadaan ekonomi yang sukar ini, mereka memerlukan sumber keuangan segera sebagai modal pusingan untuk meneruskan perniagaan. Dan kenyataan beliau yang memang paling panas dan pedas ialah, kata beliau, pemimpin PAS kononnya mengaku mengikut Al-Quran, hadis, ijma' ulama sebagai panduan. Tetapi sebaliknya menggunakan hukum sekular dan ketepi hukum Islam kerana enggan membayar hutang bidasnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.